إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti din illa liman ahab. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu la yu'minu hatta ya'mana jaruhu biwa'iqah. Qalu wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ushmuhu wa zulmuhu wa la yaksibu 'abdun malan min haramin fayunfiqu minhu فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan di antara akhlak-akhlak kamu sebagaimana Dia telah membahagikan antara kamu rezeki-rezeki kamu. Sesungguhnya Allah Taala memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang Dia cinta dan Dia tidak cinta. Allah Taala berikan dunia kepada orang yang Dia kasihi dan sebaliknya. Tetapi kesedaran beragama hanya diberikan kepada orang yang dicintai saja. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, tiada seorang Islam sebelum dia membersihkan hati dan lidahnya, dan tiada seorang beriman sebelum rumah tangganya berasa aman dari gangguan. Seorang sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan gangguan-gangguan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu menjawab, iaitulah kezalimannya. Maka baginda SAW melanjutkan sabdanya, tiada seorang memperoleh harta kekayaan dengan jalan yang haram lalu menafkahkannya akan diberkati hartanya itu, tidak. Dan tiada sedekah dari harta itu dan diterima oleh Allah Ta'ala jika hartanya dibiarkannya, tidak dinafkahkan atau disedekahkan. Maka hartanya itu akan menjadi bekalnya di neraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi akan menghapuskan dengan kebaikan. Dan sesungguhnya barang yang tidak dapat menghapuskan barang buruk. Sesungguhnya barang yang buruk itu banyak.
Sungguhnya barang yang buruk tidak dapat menghapuskan barang yang buruk pula, itu maksudnya. Yang pertama dalam hadis ni, Rasulullah menyatakan hakikat sebenarnya benda sudah ditaksimkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Allah Ta'ala telah membagikan akhlak-akhlak manusia. Menunjukkan bahawa hakikatnya semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akhlak seseorang, kecantikan akhlak dia sebenarnya bukanlah pandai hebat dia pada hakikat. Itu adalah pemberian kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hatinya banyak mengingati Allah, dia kuat berzikir, dia banyak buat kebajikan, dia banyak buat kerja Islam, akhlak yang baik, dia kuat berpegang pada agama Allah Ta'ala. Itu semua hakikat kurnia dari Tuhan. Ya, jangan sekali-kali dia perasan daripada hebat diri dia. Kalau dia rasa je rosak dia nanti. Ya, kena rasa itu adalah kurniaan daripada Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Qul bifadlillah wa birahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan kurnia Tuhan semuanya, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah Ta'ala sebenarnya. Ya, dengan kurnia Tuhan, dengan rahmat Tuhan. Wa bizalika falyafrahu, dengan demikianlah kamu gembira. Mana kita gembira, alhamdulillah, mujur Allah Ta'ala beri kita hidayah, mujur dia beri kita petunjuk, mujur digerakkan kita melakukan amal saleh yang berbagai-bagai bentuk, semua daripada dia. Sebagaimana dia telah taksimkan antara kita arzak, iaitulah rezeki kita. Ada orang dapat rezeki banyak tu, ada banyaknya, semua tu hakikat daripada dia. Ini untuk memadamkan ya, sifat-sifat yang tidak elok dalam diri manusia. Jangan diperasan daripada dia. Dia kerja banyak, dia buat banyak, tak, benda dah siap pada azali lagi sebenarnya. Ya, itu mana kena pandang kurnia Allah SWT. Di awal lagi dari hadis ni, Rasulullah mengajak kita memandang, ya, melihat, memandang dengan kacamata makrifat yang sebenar, bahawa semua itu adalah daripada pemberian dan kurniaan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah menyatakan di sini pula dua pemberian. Satu pemberian yang besar nilaiannya diberikan khas. Satu pemberian secara umum. Pemberian umum atas beri dunia ni, siapa pun dia beri. Orang beriman dia beri, munafik pun dia beri, orang Islam dia beri, kafir pun dia beri. Ya. Orang yang taat dia beri, orang ahli maksiat pun dia beri. Tapi ada pun agama tidak. Dia beri pada orang yang dikasihi saja. Ya. Faman a'tallah ad-din faqad ahabbah. Kepada siapa yang mengurniakan akan dia oleh Ta'ala ad-din. Ini ad-din, ad-dinul Islam. Sebab ada lam ke sebarang agama. Maka faqad ahabbah, maka sungguhnya kasih ia akan dia. Allah kasih. Jadi orang beriman adalah kekasih Allah Ta'ala. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tiap-tiap orang beriman, orang mukmin itu semuanya awliya waliullah. Semua orang mukmin adalah waliullah. Wah, ni wali semua ni. Ni wali am ni panggil. Wali am, ya, bukan wali khas, ada wali khas lain. Itu masuk dalam maqamul ihsan, dulu dalam maqamil muraqabah, musyahadah ke Tuhan, diusul ila Allah, itu dipanggil wali yang khas. Ada satu lagi wali nikah, itu wali nikah. Ini wali yang telah dimaksudkan kekasih, maksud itu. Allah kasihlah, Allah beri kepada dia iman, telah beri kepada dia Islam, maka wajib kita bersyukur. La yu'tadin illa liman ahab. Allah Ta'ala tak berikan agama melainkan liman, bagi mereka ahabbah, yang ia kasih saja. Allah. Dan Nabi bersumpah dengan demi diri dia berada dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala, tidak sejahtera seorang hamba sehinggalah sejahtera hatinya. Ya. Bahawasanya tiada seorang itu Islam sebelum dia membersihkan hati. Maksudnya tidak sejahtera, tidak Islam seorang sebenar, melainkan dia membersihkan akan hatinya. Itu besar.
hatta yaslama qalbuhu wa lisan. Sehingga Islamlah, makna bersihlah, cantiklah, maknanya hati dia tadi dengan nur Islam. Baru sebut qalbu, hati dulu, kemudian lisan, dan seterusnya. Allah. Kemudian dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam juga di sini, tidak sejahtera seseorang tadi, ya. Kemudian di sini nyatakan masalah sumber pendapatan. Tidak berusaha seorang akan harta daripada haram kemudian dibelanjakan, maka didapat keberkatan, tak ada. Mana yang jadi keberkatan betul sumber halal dibelanja pada benda halal, itu saja. Ya, kalau dicari benda yang haram dibelanja benda haram, tu maklumlah, benda tu rosak, tak diterima Ta'ala, dikutuk, okay, diharamkan dalam Islam. Yang satu lagi dia cari benda yang halal, dia belanja benda haram juga haram. Kemudian dibelanja benda yang haram pada benda halal pun tak diterima oleh Ta'ala. Yang diterima satu saja, dicari sumber yang bersih dan dibelanjakan pada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala, barulah dia diterima oleh Allah Ta'ala. Hentikan memekul kena 1,000, separuh dibagi buat masjid. Tak ada pahala pun. Tak diterima. Allah Ta'ala terima benda yang bersih sahaja, yang halal saja. Sebab tu wajib bagi kita mencari yang halal. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal ada menjadi kewajipan pada setiap individu yang muslim. Allah. Qala Allah Ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan sungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada Tuhan mereka itu. Mana ada batin dia khasyah. Zalika liman khasyiya rabbah. Semua diberikan bagi orang yang ada kegerunan. Khasyah ni lebih tinggi daripada maqamil khauf. Takut yang cukup kuat dipanggil khasyah. Sebab sifat para ulama dia kena ada khasyah. Ya. Kalau tidak ada khasyah tidak dipanggil ulama yang sebenar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semuanya yang takut dan gerun kepada Ta'ala di kalangan alim ulama. Mana sifat alim ulama dia mesti ada gerun kepada Tuhan, dia tak gerun berlain. Kalau dia tak ada sifat itu bukan dinamakan alim yang sebenarnya. Man la yakhshallah falaysa bi'alimin. Siapa yang tidak takut akan Allah, maka dia bukan orang alim yang sebenar. Dan orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang yang tidak mempersekutukan suatu yang lain dengan Tuhan mereka itu, dan orang-orang yang memberi apa-apa yang diberikan sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka itu. Ini semua sifat-sifat orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang mengerjakan kebaikan, dan mereka itulah orang yang mendahului pada mencapainya. Tafsir ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat tersebut,
bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kepada ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengesakannya serta tidak menyentuhkannya dengan sesuatu pun. Dan juga orang-orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Mereka sentiasa takut dan khawatir bahawa jika amal mereka tidak akan diterima. Ini jaga. Dalam beramal, yang ni kita. Jangan kita beramal kita seronok. Ya, dia ada dua cara. Dalam melakukan amal saleh, kita seronok dari sudut memandang kurnia Tuhan. Itu tak apa. Mujur Tuhan pilih, kita dapat, kita beribadat. Itu tak apa. Ya, ada pun satu sudut lagi, nak seronok dengan rasa kita hebat, itu dilarang keras. Ya, kita kena sentiasa ada khatar bimbang, takut amal tidak diterima oleh Ta'ala. Sebab kita perlu melalui dua pintu. Ya, satu dipanggil babul amal, satu lagi babul qabul. Ya, satu pintu amal, satu pintu penerimaan. Kalau dua ni dilepas, selamat di dunia akhirat. Ya, ada manusia yang dua-dua pintu tak terbuka, katup. Langsung kebajikan dia tak ada minat. Kerja dia apa? Kepala otak dia maksiat. Jahat dia buat. Ya, kerja nak membuat kemaksiatan saja. Ada golongan kedua, dibuka pintu amal, rajin beramal, alhamdulillah. Tapi pintu kabul belum buka lagi. Sebab apa? Penyakit dia banyak. Riya, ujub, semua macam-macam. Yang berpunca daripada memandang akan diri dia. Dan yang ketiganya, orang yang dibukakan dua pintu. Allahumma ja'alna minhum. Ya, pintu amal dibuka dan pintu penerimaan pun Tuhan buka. Dan bawa di ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdul Rahman bin Sa'id bin Wahab bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Itu orang yang mencuri, berzina, minum khamar, minum arak, padahal dia takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, La yabnah sadiq, la yabnah sadiq, walakinnahumul ladzi yusalluna wa yasumun wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yutaqabbal minhum ulaika yusari'una fil khairat. Bukan begitu wahai anak perempuan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Situ apa tu? Mana pula itu Abu Bakar? Abu Bakar tak ada di sini. Sini khitab ditujukan kepada anak perempuan Sayyidina Abu Bakar, iaitu Ibnatas Siddiq. Ibnatas Siddiq mana anak perempuan bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah Sayyidina Aisyah menjadi isteri Rasulullah SAW. Banyak terjemah silap. Bukan terjemah silap, mesin cetak silap. Silap cetak. La, mana tidak, mana bukan begitu. Ya Ibnatas Siddiq, ya, wahai anak perempuan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi yang dimaksudkan ialah mereka yang salat, ya, berpuasa dan bersedekah, tetapi tetap mengandungi rasa bimbang, takut kepada Allah Ta'ala dan khawatir bahawa amal mereka tidak diterima oleh Tuhan. Ini orang yang dipilih. Orang yang ada perasaan ini mana orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, orang yang diberikan kurnia dia. Mereka itulah yang dijadikan Allah Ta'ala akan mempunyai kebaikan dengan segera. Ya, katakan yusari'una fil khairat. Ulaika, mereka itulah yusari'una, orang yang pantas, yang bersegera pada kebajikan. Ya, dia nakkan kebajikan, dia kena jagalah. Sebab dia tahu kebajikan yang dibuat ada pembatalan dia, benda-benda yang merosakkan dia. Jadi bila dia berjaga tu, bimbang, sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala, supaya amal dia diterima oleh Ta'ala dengan bahawa dibersihkan daripada segala penyakit-penyakit dalaman yang merosakkan amal. Allah.
Qala Allah Ta'ala la wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malum min duni dzalika hum laha 'amilun hatta iza akhazna mutrafiha bil azabi iza hum yaj'arun la taj'arul yawm innakum minna la tunsarun qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum yankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Dan kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dan di sisi kami ada sebuah kitab suratan amal yang menyatakan segala-galanya dengan benar, sedang mereka tidak dizalimi. Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir, bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada memahami ajaran Al-Quran ini, dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal yang jahat selain dari itu yang mereka terus-menerus mengerjakannya. Hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara mereka, maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta tolong. Dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan beroleh sebarang pertolongan dari kami. Allah. Kerana sesungguhnya ayat-ayatku telah berkali-kali dibacakan kepada kamu. Dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang. Dengan keadaan sombong, angkuh dan mendustakannya, serta mencacinya pula dalam perbualan kamu pada malam hari. Allah. Tafsirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat tersebut, yang mana makna di sini tentang sifatnya. Dalam menyatakan tentang sifat yang adil, bahawasanya dia tidak menurunkan syariat kepada hamba-hambanya, tidak membebankan sesuatu kepada seorang, melainkan menurut kesanggupan. Semua syariat yang telah termaktub adalah syariat yang berkemampuan manusia melakukan. Kalau dia makna tak lakukan, itu bukan sebab dia tak mampu, itu sebab kejahatan nafsu dia. Sesungguhnya pada hari kiamat Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya tentang segala perbuatan dan tingkah laku yang telah mereka lakukan di dunia itu. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang dikerjakan, semua itu adalah perkara yang akan diterima pembalasan secara adil. Betul, apa saja kita nak buat, Rasulullah suruh semak di sana dulu. Iza aratta an taf'ala amran fatadabbar akibatah. Apabila kamu nak lakukan satu kerja buat, perancangan, maka kamu kena tengok kesan dia di akhirat, kalau adakah selamat atau tidak. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila benda tu baik, teruskan. Apabila benda tu tak baik, sila berhenti. Ya, dua patah aja. Hadis yang jami', yang lengkap. Itu menuntut kita supaya sentiasa bermuhasabah dalam setiap urusan yang kita nak lakukan. Sama ada dalam bentuk tindakan, perkataan, kenyataan dan kerja buat yang lain. Sebab semua ni tidak begitu saja dilepaskan, bahkan semua akan disoal siasat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Adakah kamu menyangka bahawasanya kami hidupkan kamu di dunia ni peri-peri begitu saja? Itu maknanya. Tak ada. Bahkan semua akan dipertanggungjawabkan besok. Kemudian hari pengadilan kelak, tidak seorang pun yang akan dirugikan. Siapa yang beramal walaupun sedikit, maka amalan dia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah amalan walaupun sedikit hendaklah dilakukan. Kejahatan walau sedikit jangan dibuat. Sebab kita tak tahu amal mana yang diterima,
maksiat mana yang sangkut disebutkan. Ya. Allah. Sebab itulah dia kena sentiasa berjaga-jaga, sentiasa bermuhasabah. Setiap amal yang baik walau sebesar zarrah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebajikan pada pandangan Islam, khairan, benda baik, yarah ayujzabih, akan diberi balasan. Begitulah sebaliknya. Dia akan mendapat penilaian baik. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang mukmin sebahagiannya telah hapuskan dari buku catatannya itu. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Innal hasanat, semuanya kebaikan, yuzhib, ya, makna telah hapuskan akan as-sayyi'at, akan kejahatan dia. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Semuanya kebaikan menghapuskan akan kejahatan. Ini minas sagair, daripada dosa-dosa yang kecil. Dia buat amalan ni, dosa dia luntur. Ya, dia ambil wudu, dosa dia ikut titisan air wudu. Itu dalam hadis Nabi SAW. Ini minas sagair, daripada dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar, dia kena bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Ada setengah ulama menyatakan innal hasanat di sini ialah at-taubah. Innal hasanat, sungguhnya kebaikan apa? At-taubah. Taubat tu. Yujzibna sayyi'at, yuzhibna sayyi'at, mana menghapuskan akan sayyi'at, itulah dosa. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, at-taib minadz-dzam kama la dzambalah. Orang yang benar-benar bertaubat dari dosanya, maka seolah-olah ia tidak berdosa. Mana diampunkan. Dengan syarat dia lah. Dia ada 3 bentuk. Kalau sekiranya dosa tu dia dengan Tuhan saja, maka dia 3 perkara. Itu dia kena ada an-nadam, sesal dengan sesesal-sesalnya. Ya, kemudian al-iqla', tinggalkan benda tu. Kemudian al-azm, dia kena berazam tak nak ulang lagi. Bila tu ketika dia bertobat, sungguh-sungguh, maka tobat dia diterima Ta'ala. Kalau diulang balik, dosa tu diulang balik. Adakah batal taubat yang dulu? Tidak. Tobat dulu dah selesai. Dia kena tobat lain pula. Hatta kalau perkara itu 70 kali berulang 1 hari pun. Ya, dengan syarat masa dia bertobat, jangan ada dia bermain-main. Ya, tobat teman dia tidak atau tak ada. Dia kena tobat sungguh-sungguh. Bila cukup 3 syarat sungguh-sungguh, dia menyesal. Betul Al-Imam Al-Ghazali bahas masalah an-nadam ni panjang. Menyesal tu, nak boleh menyesal tu, bukan boleh terjah aja kan. Dia ada mukaddimah dia. Mukaddimah, pendahuluan untuk merasakan sesal sungguh. Di antara ni dia kena perhati resiko daripada dosa tu. Dosa risiko tu apa? Risiko besar tak besar risiko dosa tu. Di antara risiko dosa bahawasanya apa? Dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itulah takut tuan-tuan. Kena murka Tuhan, kena laknat Allah Ta'ala. Dia ada rasa takut. Dosa tu pula menghitamkan hati dia, menyebabkan makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi maknanya mengingatkan benda tu dapat murka Tuhan di akhirat, besok dihumban dalam neraka Allah Ta'ala. Ya, bila ingat kepada benda ni betul-betul, baru dia rasa takut, baru dia rasa menyesal betul daripada dosa tadi. Ketika itu dia pun makna bertobat, barulah dimasuk an-nadam. Kemudian kena azam sungguh-sungguh, tak nak buat lagi dah, menyesal sesesal-sesalnya. Kemudian tinggalkan benda itu. Itu kalau urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau berkait dengan orang pula, mengambil hak orang, menipu hak orang, zalim orang, semua dia kena tambah 1 rukun lagi. Dia kena selesaikan benda tu. Istihlal, minta halal. Kalau patut bayar, kalau patut ganti. Kalau kena kisah-kisah dan sebagainya lah, ikut taraf maksiat dia dengan orang. Itu tambah rukun yang keempat. Satu lagi yang paling besar, tambah rukun kelima. Apabila dia murtad keluar dari agama. Itu kena tambah syahadah pula. Ya. Kena tambah syahadah. Kalau tak syahadah, jawab dia apa? Habis. Amal dia tak diterima sebab dia masih dalam keadaan kufur dengan Tuhan. Sebab tu kena tambah. Mengucap balik. Dia buat kenyataan dulu pada orang. Islam ni tak sesuai, dia kata. Na'udzubillah. Ada Islam tak sesuai zaman ni, dia kata. Cakap tu murtad bawa kepada agama. Dia kena tarik balik daripada orang ramai. Ucapan dia balik. Pergi tarik balik. Kemudian lapaskan lapas syahadah. Mengucap. Masuk Islam balik. Baru diterima. Kalau tak, dia tak mengucap, tak diterima. Sebab dosa terbesar tu.
Dia telah menyekutukan Allah Ta'ala, syirik dengan Tuhan atau kufur. Atau kasih sayang orang Allah Ta'ala pada orang beriman. Ya. Itulah amalan dia diganda. 1, 10, 70, 700, setengah riwayat bighairi hisab. Tambah tak terkira, Tuhan dia tahu. Atau sayangnya orang Allah Ta'ala pada orang beriman. Kemudian dosa dia pula, yang bila dia buat dosa je, malaikat kiri kanan. Yang kedua dia, malaikat kanan kata nanti dulu. Dosa tu nak catat, nanti dulu. Dia kata, tunggu 100 saat, mana 6 jam. Kalau dia bertobat, habis. Kalau tidak, baru catat. Catat pula, 1. Satu dosa, 1. Taat buat berganda. Maksiat tak ganda, 1 je. Itu kasih sayang antara beriman. Kemudian kalau dia kena pula bala, ya, dia kena aksiden ke apa, kan? Ataupun dia hatta tersepak batu sekalipun, maka menjadi kafarah bagi dosa dia. Tuhan gugurkan dosa dia. Itu maknanya apa? Kasih sayang Allah Ta'ala pada orang beriman. Amalan digandakan, maksiat tidak diganda. Kena pula ujian, dihapuskan balik dosa-dosa tadi. Ya, itu besar. Tiba-tiba timbang berat dosa juga. Itu memang nak mampu dia. Memang nak maut. Kau anda beri offer banyak lah tu kan. Diganda-gandakan amalan, dosa 1 je. Kalau kena pula bala pula dihapuskan dosa. Timbang-timbang banyak dosa lagi. Ini apa kerja betul ni. Itu memang dia nak minat terjun ke neraka. Kita jawab dia. Ya, itu kita perhati situ rahmat Allah Ta'ala mencurah-curah kepada orang yang beriman. Sebab wajib kita apa? Kena syukur dengan nikmat yang besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman selanjutnya dalam ayat tersebut. Itu menghuraikan mengenai orang-orang Quraisy yang kafir dan musyrik. Kafir tu umum. Musyrik itu khas. Ada kafir dalam bentuk musyrik, mana dia menyekutukan Tuhan, mengambil yang lain sebagai Tuhan. Ada kafir dalam bentuk inat, dia engkar, tak nak terima hukum Tuhan. Macam-macam. Bila kafir itu umum. Sebab tu al-kufar millatun wahidah. Kafir macam-macam kafir, kafir ni macam-macam bentuk. Walhasil satu je. Ya, walhasil satu je. Maknanya dia engkar dengan Allah Ta'ala, menyebabkan dia kufur. Bahawasanya hati mereka tertutup. Ya, disebabkan apa? Kesesatan dan pengingkaran terhadap Al-Quran. Dia ingkar aja satu ayat pun habis. Man jahada ayatan minal Quran faqad halla darbu unuki. Kalau dia beriman sekalipun, tiba-tiba dia ingkar satu ayat dia, faqad halla darbu unuki, maka halal pancung tengkuk dia, kata Rasulullah SAW. Dia tolak satu ayat dia. Kalau hudud lagi banyak, berapa dengan 7 hukum dalam tu. Dan satu ayat dia tolak habis. Faqad halal darbu unuki, maka halal dipancung tengkuk dia, kata Rasulullah SAW. Ini apa? Kinayatun anir riddah. Kinayah daripada murtad, na'udzubillah. Dia tak beramal lain, jangan dia tolak. Tak beramal berdosa lah, dia tak semayang. Tapi dia tolak hukum semayang. Dia kata semayang ni kan ni wajib, dia kata habis. Walaupun dia semayang, dia tolak aja hukum habis. Ya. Pertama kita kena menerima hukum satu. Adapun kesilapan, ada kena minta ampun. Itu maknanya. Kalau dia tolak, jawab dia habis. Akidah dia rosak, kena mengucap balik. Kalau tidak, kekal dalam neraka, wal'ayazubillah. Bahawasanya hati mereka ditutup. Ini golongan kafir-kafir musyrik dulu. Disebabkan apa? Kesesatan. Ya, bila ada sesat, dia tak nampak jalan. Dan engkar, ini lagi tu, dia engkar terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan dan amal-amal yang buruk dan jahat. Sebab benda ni menutup. Satu dosa dia buat nuktatun sauda, satu titik hitam akan hati dia. Kalau lagi banyak, akhir jadi ran, karat. Karat apa yang kan? Orang panggil dah berkarat. Dekat apa pun tak masuk. Sebab tu jangan sampai hati begitu, na'udzubillah. Sehingga apabila azab Allah Ta'ala menimpa mereka, tiada seorang pun yang dapat menolong mereka kecuali Allah Ta'ala sahaja. Lepas tu perasaan hati kita tengok kan. Ada seorang ulama besar kan.
apabila dia sendiri tu terasa dia macam ibadat semalam tu, dia berjumpa seorang ulama besar daripada lagi, waliullah. Sebab dengan ziarah tu kata, aku dapat ziarah tambahan iman seminggu rasa sedap. Sebab tu kena ada sohbah. Bersohbah, bersahabat, berdamping dengan para-para ulama, para-para awliya, ini penting kan. Sebab kita kena lari je, wah, seronok setan setan kejau tu. Sebab tu disuruh dalam Quran, hari Jumaat selalu kita baca ayat tu kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian kamu bersama dengan orang-orang yang jujur hatinya dengan Allah. Anda bersama dengan orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu disuruh oleh Quran. Dan dalam hadis pada sahabat Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalidu. Seseorang tu terbawa-bawa ikut agama orang yang rapat dengan dia. Maka hendaklah dia perhati betul-betul siapa dia nak jadikan orang yang rapat dengan dia. Silap pilih terbalik tuan. Silap pilih terbalik. Dulu cakap lain, dah kawan orang tu dah lain pula. Dah lain pula cakap. Macam-macam tuan-tuan. Dah tak kerti cakap Islam lagi dah. Ada macam-macam yang mengarut. Sebab apa tu? As-sohbah. Punca persahabatan. Jaga tu. Dan Ibnu Atak sebut dalam hikam, dia kata apa? La tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perangai dia, akhlak dia dan percakapan dia tidak membawa kamu dekat kepada Allah. Jangan bersahabat orang macam ni. Rosak kita. Kita nak jaga diri kita pada payah. Bersahabat dengan dia bukan dia bertambah nur, bertambah gelap. Ya. Bersahabat cari orang yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Sahabat ya. Kalau kenalan lain. Kenalan dia lain dan kenalan kita jumpa bagi salam dia nak belanja teh ke begitu. Sekat tu dah lah. Sahabat lain. Sahabat dia rapat betul. Sebab bila dia rapat tu dia akan mewarisi sifat. A punya perangai sama dengan B, B punya perangai sama dengan A. Sebab tu dia boleh kawan. Ya, dia bila orang panggil apa? Ngam. Nak boleh kawan ni buat ngam. Buat ngam. Ada sama-sama jalan nak cari kebajikan, ngam. Yang ni pula dia ngam je maksiat, dia ngam apa ke buat maksiat kerja dia. Biar dia ngam cara yang betul. Ya. Sebab dia bila ngam tu makna apa? Dia mensifati antara satu sama lain. Kita nak kenal A, tengok B. Nak kenal B boleh tengok A sebab perangai lebih kurang tu. Sebab tu bila dia nak cari jalan betul, dia kena cari perangai jalan yang baik. Dia nak membaik, dia kena cari orang yang akhlak dia baik, dia boleh jalan sama. Ya, itu maknanya. Lepas manusia dia suka dengan orang sama dia. Kullu hizbin bima ladaihim. Tiap-tiap puak dia seronok orang puak dia. Ya. Puak ahli dunia dia seronok ahli dunia. Dia cerita dulu ni tak habis. Puak ahli akhirat dia seronok ahli akhirat. Dia cerita berakhirat dia. Lagi tinggi atas puak ahlillah. Itu lagi tinggi. Puak awliya illah. Dia jalan cerita jalan makrifat dengan Tuhan. Jalan untuk sampai hadrat Tuhan. Itu maksudnya. Sebab tu dia suruh cari. Rasulullah suruh pesan kita tu. Suruh jaga betul-betul sohbah. Hari ni gunakan akhir pun kan. Sohbah lah. Sahabatan lah pun kan. Walaupun dia tak jumpa, tapi dia jumpa di ujung jari sekarang. Lagi bahaya. Satu dunia dia berkawan kan. Dia tet-tet-tet je. Ya. Sebab tu persahabatan merupakan perkara yang sangat dipandang besar dalam Islam. Dia kena bersahabat cantik, selamat di akhirat. Walaupun dia anjing kan. Anjing mana masuk syurga? Ashabul Kahfi. Itu kaedah bersahabat kan. Dia temankan saja dia. Dengan dia masuk syurga kan. Punya hebat tak hebat ya. Tapi kalau tak kena dia bersahabat, habis. Dia ulama pun dia terbalik kan. Sebab tu maknanya dia kena jaga betul-betul persahabatan, dipandang besar dalam Islam sebab dia akan mewarisi sifat sahabat itu. Kalau baik, insya-Allah baiklah. Begitu maknanya. Dan qala ta'ala afalam yatadabbarul qaul ila akhir ayat. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-Imam an-Nawawi rahimallahu ta'ala qad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seseorang ketika diseru kepada hukum Allah Ta'ala. Orang ajak kita berhukum dengan hukum Islam. Apa kita kena kata? Ketika seorang berkata, di antara saya dan kamu ada kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, dan fatwa para ulama.
Ketika seorang berkata, marilah kita pergi kepada hakim kaum muslimin ataupun mufti, mana yang memberi fatwa untuk memutuskan perkara yang terjadi antara kita. Kemudian orang yang diajak bicara hendaklah berkata, kami dengar dan kami taat. Itu cara dia. Atau aku dengar dan aku taat. Atau ya, dan itulah kemuliaan. Atau yang sepertinya lah. Mana ucapan cara menerima. Bila ajak kita kepada kitab Allah, sunnah Rasul, dan berhukum ataupun mencari jalan dengan hukum syariat, kita wajib terima. Ya. Jangan dia melagikan diri. Atau pula dia komen lagi. Sudah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur, yang maksudnya sungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan dia apa? Kami dengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian orang yang bersisir dengan orang lain, kemudian dia mengatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, atau takutlah kepada Allah, ittaqullah, atau ketahuilah bahawa Allah Ta'ala melihatmu, atau ketahuilah bahawa apa yang engkau ucapkan akan dicatat dan diminta bertanggungjawab atasnya, atau mengatakan kepadanya bahawa Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud pada hari ketika tiap-tiap diri mendapat segala amalan di hadapan, ya, dihadapkan, mana di muka dia. Dan firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, dan peliharalah diri kamu, ya, daripada azab yang terjadi padanya pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedangkan mereka sedikit pun tidak diinyai atau dirugikan. Al-Baqarah 281. Atau ayat-ayat dan lafaz yang seperti dengannya lah, maka dianjurkan untuk mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar dan kami patuh. Aku mendengar dan taat. Itu cara adab dia. Jangan dikata selain daripada itu. Kau asyik nak pakai Quran je. Jawab macam tu, out. Tercabut iman-iman ni jawab. Ya, kalau dijawab macam tu, mana memperli ke atau mempermainkan hukum syariat ta'ala, jawab dia habis. Itu kalau jawab. Kalau lawan, orang nak tegakkan Islam, dia lawan tuan-tuan. Mati-matian dia lawan. Itu Abilah terjongkit jawab. Dalam fatwa mufti negeri Johor, Said Alawi, tuan-tuan baca tu. Apa hukum kalau ada satu jamaah yang berdasarkan jamaah dia Al-Quran, hadis, ijma', qiyas untuk mendirikan agama Allah Ta'ala? Apa hukum orang yang melawan kumpulan itu? Jawab dia, faqad kafar, kufur lawan tu. Itu jawapan mufti Said Alawi ni. Mufti Johor. Tengok dalam fatwa dia ada. Kemudian berhati-hatilah, jangan pernah meremehkan, jaga tu, ketika berbicara dengannya. Kau asyik nak ikut Islam gitu. Kalau ucapan macam tu berat, dia mempermainkan. Kerana kebanyakan orang dalam masalah seperti ini seringkali mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya. Bahkan mungkin sebahagiannya berbentuk ucapan kekafiran, na'udzubillah. Ya. Macam-macam lah keluar tuan ni. Allah, takut kita dengar tuan ni. Ada setengah tu dia cerita jangan hukum ni boleh buat kufur. Kapi ke kapi dia tu. Tu dah habis lah. Dia jawab tu, kapi ke kapi dia tu. Habis tu. Ar-ridha bil kufri kufrun. Dia pun jalan kejap lagi bom langgar lori mati. Macam mayat dia tak boleh ditanam di tanah perkuburan Islam. Kapi dia jawab. Dahsyat kan, na'udzubillah. Macam-macam. Lepas tu kita berdakwah pun tengoklah. Kalau orang pesen tak bergerti tu, kita masuk cara lain. Kalau kita segegar, dia takut benda tu keluar. Dia keluar benda tu. Kapi ke kapi dia tu. Buat pasal nakut
Itu cakap dah out tentang sudah mengucap balik. Allah. Sebab tu dia kata al-jahl wal kufr. Tapi dengan jahil ni antara mata putih dengan mata hitam. Dekat aja. Bahaya tu. Bahayanya kejahilan tuan ni. Demikian juga apabila temannya mengatakan kepadanya, yang engkau lakukan itu menyalahi hadis Rasulullah SAW atau yang sama, mana lapar-lapar itu, maka jangan pernah mengucapkan saya tidak percaya hadis. Allah. Siapa cakap tu? Siapa cakap Quran tak nak pakai hadis? Siapa cakap tu? Tidak mampu itu. Tu majlis fatwa ada hukum kan? Majlis fatwa sini dia keluarkan fatwa. Murtad jawab dia. Dia tolak hadis Nabi. Ni pahamannya. Bahkan dah ada dalam hadis Amaratus Sa'at, tanda kiamat dah ada dah kumpulan ni. Dia bangun dia kata kami pakai Quran dia, hadis tak nak pakai. Rasulullah Nabi sebut dulu gila, 1400 tahun lebih dah akan ada kumpulan ni dan dah ada dalam negara kita ulang. Oh dahsyat ni. Hebatnya mukjizat Rasulullah SAW. Cakap 1400 tahun berlaku depan mata kita. Kami tak pakai hadis, kita pakai Quran ni. Rupa Quran dia pun tak bukan macam kita pakai. Dia ada nombor apa panggil? Nombor kod. Ada kod-kod dia, ayat ni pakai, ayat ni tak pakai, macam tu pula. Wah, habis jawab. Ya. Bahaya ni. Macam-macam tentang akhir zaman. Dia kata hadis tu tak semestinya ulama ada karang gini-gini. Habis Quran tu kau ambil apa-apa? Ada Quran tu antara kepala kau ni. Quran pun ada sanad. Kita baca Quran pun ada sanad. Kan? Mana daripada ni, mana semua daripada daripada khabaran sampai kepada Rasulullah SAW. Bila kita jumpa Rasulullah SAW? Kan? Kalau dia kata hadis ni ulama cakap gini-gini sambung tadi tidak. Habis kau jumpa Rasulullah yang ayat Quran kau baca tu. Daripada siapa? Ini masalah tadi macam-macam main. Sedangkan hadis Rasulullah SAW telah mendapat autoriti daripada Ta'ala. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang datang daripada Rasul, Quran kata, hendaklah kamu ambil, terima, pakai. Apa sahaja yang dilarang, hendaklah kamu tinggalkan. Itu satu mandat besar daripada Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, mandat besar dapat. Maka jangan pernah mengucapkan saya tidak percaya hadis, na'udzubillah. Kau cakap tu habis awak dia. Atau dia kata saya tidak mengamalkan hadis, saya tak beramal hadis itu. Wah. Atau yang seperti daripada ungkapan keji, walaupun sebenarnya hadis yang dikemukakan tersebut adalah hadis daif. Tapi bila itlak hadis dia, maknanya tak nak pakai hadis. Itu bahaya. Adalah mana kekhususan, ada penafsiran lain atau sebagainya. Dia lapas di umum, nolak hadis habis. Semestinya di saat seperti itu, mengatakan hadis ini terdapat pengkhususan padanya, ada pentafsiran lain, atau disepakati kedaifannya dan yang lainnya. Itu lain. Pada keluarkan hadis, hadis ni yang kita faham dan kita tengok dalam kitab, hadis ni daif sangat ni, atau hadis ni hadis yang itu lain. Ini tidak itlak, hai tak pakai hadis itu. Tak pakai hadis, habislah. Itu jaga ucapan-ucapan yang boleh merosakkan. Itu cara kita dalam berdepan ketika kita dipanggil dan diseru untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berpaling daripada orang yang bodoh. Wallahu a'lam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna min ahli at-taqwa wa jazil Alhamdulillah. Tahun ni kita ada buat maulud kan. Daripada masa datang lah. Dia zikir, kemudian lepas isyak kita buat tu maulud. Kita buat insya-Allah, kita buat majlis maulud tiap-tiap bulan awal bulan. Ya, insya-Allah. Dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.